Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kita bertemu dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bersama saya Cikgu Nur Izzati. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap. Okey, sebelum tu kita tengok apakah standard pembelajaran pada hari ini. Iaitu 5.2.2, memahami dan menggunakan kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap mengikut konteks. Dan objektif pembelajarannya pula ialah pada akhir pembelajaran ini, murid iaitu kamu akan dapat yang pertama menyenaraikan 5 kata majmuk bebas yang terdapat dalam gambar. Nanti cikgu akan bagi gambar dan kamu kena senaraikan, cari apa kata majmuk bebas berdasarkan gambar tersebut. Yang kedua, mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 kata majmuk mantap yang sesuai berdasarkan petikan. Cikgu akan bagi petikan dan gambar dan kamu kena pasti ataupun cari perkataan yang sesuai berdasarkan petikan tersebut. Okey, murid-murid, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata majmuk bebas. Kata majmuk bebas ialah dua kata dasar yang dirungkaikan untuk membentuk satu perkataan baharu yang ditulis secara terpisah. Kat sini kita tengok kata dasar nasi dan yang kedua ialah ayam. Nasi dan ayam. Nasi ini adalah makanan, ayam ni ialah binatang. Dua-dua ni adalah maksud yang berbeza tapi kita gabungkan menjadi nasi ayam. Ini yang dipanggil kata majmuk bebas. Tetapi kata majmuk bebas ni kita ada ruang ataupun kita tulis secara terasing antara nasi dan ayam kat sini. Ini adalah kata majmuk bebas. Okay, kita tengok apakah lagi contoh kata majmuk bebas yang lain. Okay, yang pertama, gambar rajah, biru laut, luar biasa, tengah hari, kapal terbang, bandaraya, alat tulis, terima kasih, kuning lansat, jalan raya, merah muda, jam tangan, nasi minyak, bom tangan, meja tulis, kipas angin. Okay, ini adalah contoh kata majmuk bebas. Seterusnya kita tengok macam mana kata majmuk bebas digunakan dalam ayat. Okay, yang pertama iaitu Zainal mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Sulaiman atas undangan makan tengah hari yang telah diberikan kepadanya di Hotel Alia. Kat sini kita tengok kata majmuk yang digunakan ialah terima kasih. Yang kedua, setiap pelajar memerlukan alat tulis yang lengkap agar dapat memudahkan mereka untuk menduduki peperiksaan. Kata majmuk bebas yang digunakan di sini ialah alat tulis. Kalau awak tengok, dua-dua kata dasar ini ditulis secara terasing dan ini membentuk kata majmuk bebas. Seterusnya ialah kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum. Okey, kita tengok contohnya perkataan yang pertama, kerja. Perkataan yang kedua ialah sama. Kita cantumkan dua perkataan ini menjadi kerjasama. Inilah kata majmuk mantap. Kalau awak tengok, beza yang tadi dia akan ada ruang kat tengah ni. Tetapi kalau kata majmuk mantap, kita tulis rapat kan. Macam awak solat lah, rapatkan soft kan. Itu kerjasama. Tapi musim-musim COVID ni kita tak boleh rapatkan pergerakan kita, jarak kita dengan orang sebelah. Tapi kalau kata majmuk mantap ni, kita kena rapatkan. Jadi musim-musim COVID macam ni awak kena menggambarkan macam kata majmuk bebas. Kita kena jarakkan 1 meter sekurang-kurangnya. Okey, cikgu promote sekejap ya. Okay, seterusnya, kita tengok contoh kata majmuk mantap yang lain. Okey, ini adalah kata majmuk yang memang telah ditetapkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini adalah 15 contoh kata majmuk mantap. Yang pertama ialah antarabangsa, Suruhanjaya, tanda tangan, matahari, Pesuruhjaya, kerjasama, Bumiputera, sukarela, kaki tangan, jawatan kuasa,
setiausaha, warga negara, olahraga, beritahu, tanggungjawab. Jadi semua perkataan ini adalah kata majmuk mantap bila awak tulis dalam karangan, dalam ayat ataupun di mana-mana sahaja mesti ditulis secara rapat. Okey, jelas? Okey, kita tengok bagaimana kata majmuk mantap ini ditulis dalam ayat. Contoh ayat yang pertama ialah syarikat Metro memberikan bonus yang menarik kepada kaki tangan yang telah lama bekerja di situ. Di sini kita tengok contoh kata majmuk bebas yang digunakan ialah kaki tangan. Okey, yang kedua ialah Amni telah dilantik menjadi setiausaha bagi Persatuan Bahasa Melayu di sekolahnya. Kat sini kata majmuk bebas yang digunakan ialah setiausaha. Okey, kat sini awak tengok kaki tangan dan setiausaha ditulis secara rapat. Okey, seterusnya cikgu nak awak tengok buku teks muka surat 92. Tajuk dalam buku teks ini ialah sapaan mesra di mana Ming Li telah menghadiri majlis perkahwinan sepupu Zara. Okey, pada masa itu Zara telah memperkenalkan saudara maranya kepada Ming Li. Okey, kita tengok ya. Perbualan antara Zara dengan Min Li. Min Li, inilah keluarga saya. Wah, ramainya. Siapakah mereka, Zara? Yang duduk di kerusi berhadapan bunga manggar itu Mak Long saya. Mak Ngah saya pula yang sedang sibuk menghidangkan nasi minyak. Yang sedang mengangkat dulang air itu Pak Su saya. Siapakah tuan rumah majlis ini, Zara? Pak Lang saya tuan rumah ini, Min Li. Okey, ini ialah perbualan antara Min Li dan Zara. Okey, dia memperkenalkan. Dia cakap yang sedang duduk dekat bunga mangga tu ialah Mak Long dia. Yang sedang hidangkan nasi minyak pada pengantin itu ialah Mak Ngah dia. Okey, manakala Pak Su dia ialah yang sedang mengangkat dulang air. Dan dia ialah tuan rumah pada hari ini iaitu bapa kepada pengantin. Okey, kat sini awak tengok ya. Perkataan merah ini ialah kata majmuk bebas yang digunakan. Okey, kita tengok cari satu persatu. Kat mana gambar kata majmuk bebas? Okey, yang pertama sini ada bunga manggar, nasi minyak, dulang air, tuan rumah. Kita cari sama-sama dengan cikgu ya. Okey, yang pertama ialah nasi minyak. Okey, kita tengok nasi minyak ada kat sini. Ini ialah Mak Ngah dia. Tengah menghidangkan nasi minyak. Okey, seterusnya kita tengok tuan rumah. Okey, tuan rumah ialah Pak Lang dia. Ini ialah tuan rumah Pak Lang ni yang memakai baju Melayu ini. Dia tengah menyambut tetamu. Itu kita panggil tuan rumah. Okey, seterusnya kita tengok gambar seterusnya. Muka surat 93. Seterusnya kita tengok bunga mangga. Kat mana bunga mangga ya? Dalam gambar ni kat mana bunga mangga? Okey, ini ialah bunga manggar. Okey, seterusnya kita tengok Pak Su tengah mengangkat dulang air. Kat mana dulang air? Kat sini ialah dulang air. Okey, ini adalah gambar-gambar yang cikgu jumpa. Cikgu nak kamu cari mana gambar yang lain. Contohnya kacamata. Kat mana dalam dua-dua gambar ni ada kacamata? Beg tangan, gelang tangan, baju. Okey? Contohnya kat sini kita tengok ada baju. Okey, baju, kemeja, beg, tangan. Okey, ini ialah kata majmuk bebas. Okey, seterusnya cikgu ada latihan. Pada muka surat 94. Latihan tentang suri teladan di mana Zara
telah memenangi anugerah Sahsiah Terpuji. Okay, awak tengok gambar dia. Apa yang Zara buat. Okay. Zara telah berbincang dengan kawan-kawan dia, menolong orang, masuk pertandingan. Pertandingan apa yang main dekat stadium macam ni. Lepas tu, dalam kelab bahasa Melayu, Zara ni telah dilantik sebagai apa dan kemudian apa yang Zara lakukan. Ini semua kamu kena tengok dulu, perhatikan sebetulnya gambar ini, baru kamu boleh buat latihan di bawah. Okey, yang ini kamu kena salin petikan ini dalam 3 perenggan. Selepas awak memerhatikan gambar, okey, awak kena tulis semua petikan ini dalam buku penulisan. Kalau ada buku penulisan satu, tulis buku penulisan satu. Kalau tak ada, buku satu lagi pun boleh. Okey, cara nak tulis ialah perenggan yang pertama, awak mesti rapat, semua rapat ke tepi. Zara murid kelas 4 Wira, dia memberikan kerjasama kepada rakan-rakan sekelasnya semasa menjalankan pembincangan. Okey, sampai kat sini awak selang satu baris. Okey, letak dua jari awak macam awak belajar sebelum ni. Untuk buat perenggan kedua, kena selang satu baris, letak dua jari. Okey, Zara membantu masyarakat secara dia membantu orang buta melintas jalan. Zara murid yang cergas, dia berjaya menyertai sukan sehingga peringkat antarabangsa. Habis kat sini awak kena selang satu baris untuk buat perenggan yang ketiga. Letak lagi dua jari awak kat sini. Okey, Zara juga murid yang rajin. Dia telah menjalankan tugas sebagai seorang kelab bahasa Melayu di sekolahnya. Zara prihatin dengan rakan-rakan di sekolah. Dia menjalankan merawat murid yang tercedera ketika bersukan. Okey, dah habis kat sini. Maka lengkaplah 3 perenggan tentang Zara. Okey, macam mana nak isi jawapan kat sini? Awak kena tulis kata majmuk mantap. Okey, macam mana awak nak tulis jawapan kat sini? Awak kena menggunakan perkataan di bawah. Awak cari mana kata majmuk mantap yang sesuai. Kat sini sukarela, tanggungjawab, kerjasama, ini semua ialah pilihan jawapan yang perlu awak pilih bagi mengisi jawapan di atas. Okey, itu sahaja tugasan hari ini dan bila kamu siap, tangkap gambar dan hantar pada Telegram. Setakat itu sahaja. Terima kasih murid-murid. Bye-bye.